Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Israr bin Hajar Maidin, nombor matrik BB17110654. Dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang 3 formation yang saya telah pilih sebagai taktikal yang baik, iaitu 4-3-3, 4-4-2 dan 4-2-3-1. Yang pertama, apakah itu formasi? Formasi sepak bola ialah cara penempatan ruang gerak serta pembahagian tugas setiap pemain dengan posisi yang telah diletakkan. Taktikal atau formasi yang baik akan memberikan impak yang positif dan akan mempamerkan corak permainan yang lebih kreatif kepada pasukan tersebut. Untuk memilih formasi, jurulatih atau pengurus pasukan haruslah menganalisis kualiti pemain yang dimiliki oleh sesebuah pasukan. Oleh itu, saya telah memilih beberapa formasi yang sering dipakai oleh sesebuah pasukan. Formasi yang pertama ialah formasi 4-3-3. Kebanyakan pasukan yang hendak yang bermain cara bola sepak secara fluid ataupun taktikal moden, iaitu high pressing. Formasi 4-3-3 menjadi pilihan utama dalam kebanyakan pasukan yang bermain taktikal tersebut. Sebagai contoh, pasukan Belanda yang menggunakan total football mereka seolah-olah wajib dengan formasi 4-3-3 pada suatu ketika dahulu, dan pengurus Liverpool iaitu Jurgen Klopp, yang seperti mana semua orang tahu, menggunakan formasi 4-3-3 juga di Liverpool, dan Liverpool telah berjaya memenangi Champions League dan juga English Premier League di bawah kendalian beliau. Dan mengapa formasi 4-3-3 menjadi pilihan untuk permainan fluid dan juga high pressing? Hal ini kerana formasi ini sangat ofensif, di mana barisan serangan diletakkan 3 pemain pada garis selari. Seterusnya, 4-3-3 juga dimainkan dengan pivot tunggal, menjadikannya formasi yang ada attacking 5, iaitu lebih kepada attacking. Dan yang kemudian ialah untuk pasukan yang gemarkan penguasaan bola dan tekanan berterusan ke atas pihak lawan, seperti taktikal Jurgen Klopp iaitu pasukan Liverpool, mereka akan menaikkan 2 back sisi untuk menjadikan unit pemain serangan seramai yang mungkin, iaitu kita boleh tengok back sisi Alexander-Arnold dan Robertson menjadi tonggak utama untuk membuat serangan kepada pihak lawan, dan mereka akan hantar bola kepada Salah, Mane dan juga Bobby Firmino untuk mencari peluang, untuk mencari gol. Dan untuk 4-3-3 juga akan dipakai untuk membuat counter pressing. Formasi 4-3-3 adalah sangat sesuai untuk melakukan taktikal counter pressing. Counter pressing adalah corak permainan menekan pihak lawan dengan segera di kawasan mereka apabila kehilangan bola. Ia juga berbeza dengan sistem klasik di mana pemain akan mengundur dan turun ke bawah untuk membentuk formasi bertahan. Dengan 5 pemain di hadapan yang laju dan intensif, mereka akan memudahkan proses tersebut dibuat. Dan formasi yang kedua ialah 4-4-2. 4-4-2 ialah formasi yang jarang tim pakai, tapi pada masa dahulu ada sesebuah tim yang memakai corak permainan 4-4-2 dan telah menjuarai piala-piala domestik, iaitu Leicester City di bawah kendalian Claudio Ranieri, dan yang telah mengejutkan Liga Perdana Inggeris dengan menjuarainya. Formasi 4-4-2 terdiri daripada 4 pemain barisan belakang, 4 pemain tengah dan juga 2 pemain barisan depan, iaitu forward. Dengan formasi ini, barisan belakang dan tengah menjadi lebih kuat kerana dibarisi oleh 4 pertahanan dan 4 pemain tengah. Serangan biasanya akan tertumpu pada sayap kanan dan sayap kiri yang maju ke depan untuk memberikan umpan kepada 2 forward yang ada di area gawang lawan. Kelebihan formasi 4-4-2 kita dapat tengok, back sayap lebih kreatif untuk membantu penyerangan. Permainan sayap lebih hidup.
Bahagian tengah dan belakang selalu balance kerana dia mempunyai midfield yang mencukupi untuk mengawal bola daripada pihak lawan jika pihak lawan menyerang ataupun untuk tim tersebut untuk menyerang pihak lawan. Dan formasi 4-4-2 ini akan digunakan kebanyakan dalam strategi short pass untuk menghemat tenaga. Kita boleh melihat apabila Claudio Ranieri menggunakan formasi ini sehingga memenangi Liga Perdana Inggeris, seperti mana saya bagi tahu pada permulaan tadi, beliau menggunakan target man di Leicester iaitu Jamie Vardy dan juga Okazaki, dan juga diisi dengan winger yang kreatif di flank kanan iaitu Riyad Mahrez, dan sekarang dia telah berpindah ke Manchester City. Dan kita beralih kepada formasi yang kebanyakan manager yang suka pakai, iaitu formasi 4-2-3-1. Formasi ini ialah sebuah formasi evolusi dari formasi 4-5-1, di mana permainan line tengah diisi oleh 2 gelandang bertahan, 2 sayap dan 1 penyerang. Formasi ini juga formasi yang lengkap kerana memiliki sayap pengatur serangan dan juga gelandang bertahan, iaitu mempunyai susunan yang lengkap. Dan walau bagaimanapun, formasi ini hanya meletakkan 1 orang penyerang. Ia bukannya susah untuk menjadikan gol kerana 2 pemain sayap akan sentiasa menyerang dari pinggir lapangan dan menembus masuk ke kawasan pertahanan lawan sehingga mencatatkan gol. Okey, kita boleh tengok formasi 4-2-3-1 di bawah kendalian Pep semasa beliau di Bayern Munich. Pep Guardiola lebih cenderung untuk menggunakan formasi 4-2-3-1 kerana di bahagian pertahanan beliau akan meletakkan back four standard dengan mendekatan full back yang progresif untuk membekalkan wide kepada pasukan apabila flanker masuk ke dalam. Semasa itu, Pep lebih cenderung untuk menggunakan David Alaba dan Philipp Lahm untuk menjadi fullback yang progresif untuk menjalankan serangan balas pada pihak lawan. Manakala di tengah atau center half akan terbahagi kepada 2, iaitu defensif dan juga ofensif. Di bahagian defensif, Pep akan meletakkan double pivot. Role nombor 6 merujuk kepada defensive midfielder. Semasa kendalian Pep Guardiola di Bayern Munich, beliau telah memilih nombor 6 iaitu Thiago Alcantara. Beliau telah memilih Thiago Alcantara sebagai nombor 6 beliau di Bayern Munich. Nombor 6 merujuk pada defensive midfielder. Dalam sistem 4-2-3-1 ini, salah seorang nombor 6 akan bermain lebih defensif dan salah seorang bermain lebih ofensif. Sebagai contoh, semasa era Pep Guardiola di Bayern, Pep akan menggunakan Thiago Alcantara bermain lebih ofensif dan manakala Xabi Alonso beliau akan bagi bermain lebih pada defensif. Dan seterusnya, pengurusan attacking midfielder juga sangat penting dalam sistem 4-2-3-1 kerana keupayaan taktik ini untuk menekan pihak lawan sangat bergantung kepada attacking midfielder 3 di belakang penyerang utama. Pemain seperti Thomas Muller yang kita tahu menjadikan sistem ini lebih baik kerana beliau boleh bermain di mana-mana, sama ada di tengah, nombor 10 flanker atau menjadi penyerang kedua. Manakala di bahagian penyerang yang tunggal, perkara yang paling penting ialah motivasi dan keinginan untuk terus terlibat dan berhubung dengan midfielder 3 di belakang. So, bukan mudah untuk Robert Lewandowski yang boleh expose kerana ini bukanlah sistem terlalu aktif memberikan servis seperti mana sistem flank konvensional. Lewandowski ada asas yang kuat dengan formasi 4-2-3-1 yang ada pemain midfielder 3 yang berkualiti penyerang. Ketika beliau di Dortmund, Robert Lewandowski, kita tahu beliau telah pun merasai sistem ini di bawah kendalian Jurgen Klopp. Oleh itu, 4-2-3-1 merupakan formasi yang sangat efisien jika mempunyai kelompok pemain yang boleh berfikir secara cepat dan bertindak dengan pantas.
Walau bagaimanapun, kecerdasan dan kecergasan harus diambil kira untuk bermain dalam susunan organisasi dan jarak yang betul. So, untuk menggunakan formasi 4-2-3-1, sesebuah tim itu haruslah mempunyai player yang kreatif dan juga dapat adapt dengan formasi 4-2-3-1 ni agar dapat menyelesaikan dengan betul. So, ini pengairan daripada tactical formation saya. Dan dalam ketiga-tiga formasi iaitu 4-3-3, 4-4-2 dan 4-2-3-1, saya lebih cenderung untuk memilih formation 4-3-3 kerana 4-3-3 mempunyai formation yang begitu ofensif yang menggunakan corak permainan yang agresif seperti counter pressing. Okey, itu daripada saya. Terima kasih.